Ya, teruskan. No. Okey, baiklah. Selamat petang dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Cikgu Ben ataupun Cikgu Bakar. Okey, sebelum kita mulakan, biar kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Julius Alex Paul. Okey, saya pelajar tahun akhir dalam mengambil bidang Bachelor Pendidikan Jasmani di UPM. Dan ini adalah rakan-rakan saya. Sim. Saya Nur Adila binti Waridi. Lagi? Nur Adila. Lagi? Siapa lagi? Adila dari mana? Selangor? Ya cikgu, saya orang Selangor. Okey. Ya. Saya Cing Lagi itu siapa? Saya berasal dari Sarawak. Oh, orang Sarawak. Okey. Cikgu, saya Ahmad Muhammad bin Hamizan. Saya daripada Bachelor Pendidikan Jasmani. Tahun 4 juga. Berasal daripada Seremban Negeri Sembilan, cikgu. Oh, Seremban. Dan orang Teluk Komang. Ya. Nanti kita cari itu. Ya, Pak Desen. Rumah ada Batu 7 Teluk Komang. Belakang masjid warisan. Cari aja. Okey, baiklah. Okey, kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang pentadbiran sekolah, kami mau tahu cikgu punya latar belakang dulu lah. Macam nama, umur, jawatan yang disandang, option. Okey. Let's start, cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu panggil kamu anak-anak lah sebab kau Julius pun tahu juga kan cikgu lebih suka anggap kamu anak cikgu bah. Kan? Okey. Okey, nama cikgu paling glamour Cikgu Ben lah dari dulu kini dan selamanya, tapi nama dalam kad pengenalan Bakar bin Osman. Okey. Cikgu lahir 25 hari bulan Januari 1962. Maksudnya minggu depan cikgu sudah tarikh akhir cikgu bertugas selama lebih kurang, jadi guru ni sudah lebih kurang 36 tahun. Tahun 86 cikgu start menjadi guru lah. Itu cikgu cakap tadi gaji cikgu RM345 saja di SMK Bukit Garam, sekolah pertama cikgu. Itu secara rasminya, secara tidak rasminya dulu cikgu pernah jadi guru sandaran di merata tempat lah, di Senakan ni ada di Ladang Sanda, di SK Bahagia, betul lah, tapi tidak rasmi. Jadi rasminya di guru tu tahun 86, jadi lebih kurang 36 tahun bertugas. Okey, berpendidikan SPM saya cikgu ni. Itulah gaji 345. Apa masuk maktab, kelepasan maktab lah, maktab Pura Senakan. Maktab tu sudah ditutup. Tahun 1999, cikgu menyahut cabaran petidi daerah Senakan ketika itu Dr. Yasin Amin, di mana pengetuanya isterinya Puan Zalia yang mengajak memberi semangat lah. Jadi tercabar di sekolah sebab kekangan kerja, menyebabkan cikgu terus sambung belajar lah di UKM, ambil kos sukan dan rekreasi. Jadi kalau kamu cakap pasal PJ ni, kamu tak boleh jual dengan cikgu ya. Jadi sudah lebih matang lah. Tahun 2002, cikgu mula bertugas semula sebagai seorang guru di SMK Elopura 2. Selepas itu tahun 2008 baru cikgu pergi Segaliut. Okey. Tahun lalu 1 bulan 1 cikgu dapat DG 54 cikgu. Sampai sekarang lah. Jadi kalau insya-Allah cincin cikgu dalam DG 44. Maksud orang yang memang kalau dah jadi guru ni itu yang dikejar. Tempoh dari 41 54 tu cikgu hanya bertugas selama 18 tahun saja. Satu itu mungkin satu anugerah lah semua kawan-kawan, dan tapi itulah kata itu rezeki kan. Kita bukan cikgu nak bangga, tapi itu rezeki. Kalau kamu ikut pakai TMS pun dia kurang 25 tahun baru kamu dapat 54. Tapi cikgu tempoh 18 tahun saja cikgu boleh dapat. Jadi cikgu harap ini menjadi semangat untuk kamu. Lepas ni kalau kamu ditukar jadi cikgu, dia sebagai semangat. Sebab dia kerja bagi guru ni satu kerja yang murni, tapi dia kena tahan tukul. Itu saja. Boleh panggil cikgu Ben, boleh panggil ayah, tak masalah. Ataupun panggil bapak. Tapi kebanyakan di Tegelut sekarang, kebanyakannya sudah balik tingkatan 6, dari yang panggil cikgu sudah. Panggil ayah dengan bapak siap. Okey, Julius, teruskan. Dari yang time kami, cikgu. Kau pun dengar kan, dah pernah cikgu berucap di perhimpunan, tidak sebut cikgu sudah. Cikgu panggil bapak saja. Tahu pun kau. Sama. Dibuat pakai rotan ni kan. Kau pun pernah juga di rotan kan. Apa itu kenangan. Kita ya, terus. Terus. Ini soalan
Soalan apa? Okey, saya teruskan lah ya Cikgu Ben. Okey. Okey, soalan yang pertama, bagaimana untuk melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Kondusif, yang selamat. Okey. Ya. Yang pertama, kena ada kerjasama semua ahli. Satu. Kolaborasi dengan ahli itu wajib. Dia tak kira sama ada murid, guru, pekerja di sekolah itu dan siapa juga yang berada dalam kawasan sekolah itu kena ada yang pertama. Sebab kalau tak ada kerjasama, kita tak boleh. Okey, bagi contoh saya cakap, kita nak buat supaya budak selamat. Kata tempat yang licin jangan dipergi. Okey, kita buat tanda sana. Tapi makcik-makcik tukang sapu pula pergi sana, dia ganggu tempat kawasan tu. Dia punya. Jadi tak boleh. Jadi maksudnya yang paling pertama, dia kena ada kerjasama semua ahli. Bila ada kerjasama semua ahli, baru kita boleh tetapkan. Yang pertama. Yang kedua, kita kena mantapkan kita punya arahan. Ya, terutama sekali kalau di sekolah, pengawas tu main peranan. Cikgu sebagai seorang guru, dia tak akan boleh dapat mengawasi seluruh kawasan sekolah. Ambil contoh macam Siglot. Julius tahu kawasan tu luas. Jadi tak kira di mana sekolah pun, kalau kita tengok kalau dia ada 2 blok pun, kalau kita bergantung hanya pada seorang guru ataupun 2 orang guru, contohlah guru disiplin yang biasa main peranan, dia tak akan boleh buat kerja. Dia di tingkat 1, budak buat hal di tingkat 2. Maksudnya kita kena ada kerjasama di antara guru dengan pengawas yang dilantik. Sebab tu kita bila nanti pengawas kena mencari orang yang betul-betul dia boleh bertanggungjawab. Memang menjadi satu beban kepada mereka, tapi kan kita bagi anugerah pada mereka. Sebab itu kalau sebelum Julius tahu di sekolah saya, biasanya saya akan buat kursus kepimpinan untuk budak-budak. Kita akan latih dia, kita akan bagi tahu apa tanggungjawab dia dengan keadaan di sekolah tu. Kalau ada kerjasama di antara dua-dua pihak tu, baru kita boleh dapat melaksanakan tanggungjawab kita. Barulah boleh dapat lahirkan sekolah yang agak selamat. Kemudian satu juga kita kena tegaskan kepada pelajar-pelajar, kepada budak-budak kita bahawa perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan. Ini kesempatannya perkara yang paling penting dalam pendidikan sebab dia akan ditanya setiap minggu, guru petugas dia akan buat laporan. Berapa orang pelajar akan ke klinik, berapa ada kaitannya. Kadang-kadang kemalangan tu berlaku kita tak dapat lihat. Kadang-kadang dia berlaku di padang ketika pendidikan jasmani, kadang berjatuh di tandas. Jadi kita kena alert, kena bagi tahu dengan pelajar tiap waktu, bukan tiap waktu lah, maksudnya ada kelapangan, ada masa kena maklumkan tentang kepentingan tentang keselamatan tu. Baru boleh. Kalau semua itu main peranan, baru kita dapat. Tapi kalau SMK Siglot, setakat ni kalau cikgu bagi dia 100, dia hanya dapat jalan 80% saja. Mungkin itu disebabkan mungkin satu, mungkin kelemahan cikgu kena akur, mungkin kelemahan cikgu dia sebagai pentadbir, mungkin juga kelemahan daripada arahan yang sebenarnya. Sebab itu masih lagi berlaku perkara. Tapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah seperti di MRSM, sekolah-sekolah di asrama penuh, dia memang dia punya itu lebih tinggi lagi sebab kerjasama budak dengan guru dia lebih tinggi. Itu. Jadi yang lain tu boleh tambah lagi. Okey, teruskan. Okey, faham Cikgu. Soalan yang kedua, apakah langkah yang telah dibuat bagi meningkatkan prestasi murid dari segi akademik ataupun kurikulum? Okey, cantik soalan. Langkah-langkah. Yang pertama, kita paksa budak ikut kelas tambahan. Julius tahu. Ya. Untuk cikgu di Siglot, cikgu gunakan pelajar tu masuk, kita letakkan di asrama. Itu memang kita paksa. Sama ada kamu mau tak mau, kadang-kadang cikgu paksa masukkan di asrama. Sebab satu cara sebenarnya, kalau kita buat kelas tambahan, dia akan beri tumpuan biasanya. Sebab kalau kita mengharapkan dia belajar di rumah, sekarang ni budak-budak sekarang ni digila main apa PUBG, memang jahanam. Memang itulah caranya. Jadi satu cara kita buat di kelas tambahan. Kedua, kita buat program mentor-menti. Mentor-menti itu akan dibuat oleh kaunselor akan buat. Di mana budak dia akan diagih-agihkan, diserahkan kepada beberapa orang guru. Kita akan pilih pelajar-pelajar yang memang kebanyakan sekarang untuk di Siglot ni kita akan lebihkan tumpukan kepada pelajar yang boleh lulus ataupun yang galus. Yang galus ni kita akan beri tumpuan. Yang cemerlang kita bagi tumpuan juga, tapi yang galus pun akan beri tumpuan supaya sekurang-kurang dia untuk kami target dia budak-budak ni sekurang-kurangnya dia boleh lulus bahasa Melayu dan sejarah dan dia akan dapat sijil. Itu aja. Alhamdulillah tahun lalu dari GPS sekolah SMK Siglot dari 6, kepala 6 beberapa tahun tu,
tahun lalu dia sudah pecah menjadi 5.79. Jadi kami antara sekolah yang top di Senakan lah, yang meningkat, sebab dengan kerjasama pelajar sendiri yang mau berubah, dan kerjasama guru-guru yang mau juga berubah, jadi buat program itu jadi. Itu yang pertama, kelas tambahan kan. Yang kedua, kita buat program mentor-menti. Yang ketiga, kita beri tumpuan kepada kalau akademik, kita beri tumpuan kepada akademik dia. Memang kita ada waktu-waktu tertentu, kaunselor akan gunakan masa beberapa waktu, biasanya tiap pagi dia akan gunakan slip 5 minit untuk memberi motivate kepada budak. Ataupun guru yang masuk dalam kelas, biasanya saya akan pergi kelas-kelas yang mana-mana yang perlu, saya akan masuk, saya akan cakap 5 minit untuk bagi semangat dengan orang. Saja je kadang cakap yang besar-besar, kadang-kadang kan Julius, saya pernah tunjukkan slip gaji saya pada budak-budak, bukan nak nemberang, tapi itulah sebenarnya kalau orang kata memang temberang, tapi itu sebenarnya salah satu strategi untuk memberi semangat. Memang ada budak cakap, oh cikgu pun temberang aja tentang gajinya 10,000. Bukan itu, tapi kita nak bagi tunjukkan dengan budak itu bahawa kalau dia mahu macam saya, dia kena buat kerja usaha. Barulah dia boleh dapat. Bukan kita nak kata ni kita ni temberang. Oh, temberang ni cikgu ni, ya Allah, hai. Bertanya Julius, cikgu pakai kereta bukan? Cikgu pakai Honda pergi sekolah. Jadi itu kita bukan nak menayang kita, tapi kita nak tunjukkan pada pelajar kita bahawa itulah, kalau kamu nak macam tu, kamu kena kerja keras. Cikgu bagi tahu dengan orang. Cikgu, kalau kamu tanya Julius, dalam bilik cikgu letak gambar cikgu masa cikgu grade. Cikgu letak satu gambar cikgu sana, cikgu ada tuliskan kata-kata yang memberi semangat. Pada budak yang cikgu panggil, saya akan tunjukkan gambar tu. Tengok. Itu sebenarnya memberi semangat. Kelas tambahan tadi kan. Kemudian ada juga pelajar yang kita, bila kita pakai mentor-menti itu, dia tak ada terikat. Dia bila masa dia boleh, guru berkenaan boleh membimbing pada pelajar tersebut lah. Tapi kalau 100 kali pun kita buat program, buat apa, kalau tak ada kerjasama dengan budak yang kita buat, itu tak berjaya. Maksudnya kita kena ambil juga perhatian dengan budak yang kita, apa program yang kita buat dengan budak tu, dan kita kena maksudnya kena kejar lah. Kalau di Sabah ni kena bubut lah budak-budak tu, kena pastikan bahawa dia mengikuti apa yang kita buat. Baru boleh jalan. Kalau tak, memang hancur selebus lah juga. Itu boleh tambah-tambah lagi. Korang pandai lah buat ayat. Dan korang ni budak pelajar universiti kan, memang champion buat mengolah. Korang punya pesara tu bukan baca sangat tu. Cikgu tahu sangat tu. Dia tengok, okey cantik. Okey. Janji panjang sikit, dia baca sikit lah. Okey. Cikgu, seterusnya. kalau seperti yang cikgu cakap tadi kan, cikgu guna macam paksa diorang kan. Jadinya kalau ada murid-murid yang macam biasalah nakal kan, tak nak ikut apa yang cikgu suruh, tak nak pergi kelas tambahan, tak nak ikut program mentor-menti. So apa tindakan cikgu? Okey, kita setakat ni kita panggil mak bapak. Okey, kita panggil mak bapak. Dia kalau dah panggil mak bapak ni budak kampung. Kalau budak kampung kan Julius, dia kena ketak panggil mak bapak dia gegau. Tapi tak tahulah budak bandar. Sebab cikgu tak ada pengalaman mengajar di bandar. Cikgu mengajar dulu di Kinabatangan 5 tahun. Di Elopura 2 tu ujung bandar. Jadi dia kalau panggil mak bapak, dia akan cair. Betul, cuma keputusannya dia, sebab bila dia dipaksa, dia tak akan dapat keputusan yang baik lah. Tetapi kalau daripada 10 orang, kita dapat 7 orang, maksudnya kita dah berjaya. Maksudnya lebih pada separuh. Itu biasa. Untuk kita dapat 100%, memang tak akan dapat. Kalau dapat, memang saya respect. Sebab setakat ni, yang cikgu buat di sekolah Segelut, kita dapat 100%. Kita dapat hanya 70 atau 80% saja yang berjaya. Di samping tu, mungkin si Julius pernah juga dia ikut program, cikgu buat program Sirih Pulang ke Gagang. Sirih Pulang ke Gagang tu cikgu gunakan bekas pelajar yang semalang, yang baik, yang berjaya di sekolah itu, cikgu panggil balik untuk diorang buat motivate. Kita buat di asrama, biasanya 2 hari 1 malam, kumpul budak-budak duduk di asrama, bagi makan, kita buat program dengan budak-budak tu. Tapi itu memang mendatangkan kesan. Memang cukup cantik lah. Yang setakat ni lah. Itu beberapa program yang boleh membantulah sebenarnya. Kalau yang nak dapatkan 100% memang tak boleh. Kalau yang budak tak nak ikut tu, cuma kita gunakan ibu bapa je. Setakat ni kita gunakan ibu bapa lah. Kalau kita nak denda sekalipun, saya rotan sekalipun, kalau memang dia tak mau, dia rotan, dia sanggup dia rotan. Si Julius tahu, budak-budak kalau saya nak merebat di sekolah tu, dia nampak rotan panjang saya yang ada akar tu, nampak. Tapi memang begitulah hasilnya. Si Julius tahu, Julius tak apalah, dia kelas bagus, kelas yang bawah-bawah 5E tu, dia nampak sendiri. Hari-hari cikgu jerit dari bawah. Tapi memang kalau dia tak mau kan kita boleh paksa. Memang itulah hasilnya. Sampailah ke SPM, orang lain dapat lulus, dia pun itu. Dia bangga dia dengan kegagalan dia.
Dia tak datang pergi ambil keputusan. Pergi periksa pun dia acuh tak acuh je. Jadi apa-apa pun kita nak buat macam mana pun sekali kita kena tengok pelajar tersebut. Kalau pelajar tu on, kita jadi on. Kalau pelajar tu out, maka program kita pun terpaksa macam mana pun dia tetap out. Buat benda ni tak boleh dipaksa. Okay. Okay, go. Seterusnya, apakah penambahbaikan yang cikgu rasa perlu dilakukan dalam sistem pendidikan di Malaysia ni? Oh, ini soalan global ni, soalan paling susah dalam dunia ni. Penambahbaikan Betul, saya banyak setuju. nak. Oh iya. Ini kan kita tak boleh salah satulah yang sekarang ni kan. Minta Kementerian Pendidikan tidak membebankan guru pada tugas-tugas bukan hakiki. Kamu tahulah nanti kan kalau kamu dah bekerja kamu tahu. Sekarang ni guru-guru dia lebih banyak bukan tugas hakiki dia. Tugas hakiki guru ialah mengajar. Tapi nak tahu satu hari tadi pun yang kau ni dah mengantar laporan untuk keberadaan di mana budak, berapa orang di asrama, berapa orang sakit. Tiap hari tu nak dilaporkan. Sepatutnya benda tu bukan kerja guru. Mungkin dia dilakukan oleh satu pegawai khas ataupun kerajaan kena lantik satu pegawai di mana mungkin pada pandangan cikgu dia dalam kategori N17 begitu, N19, dia tugas dia untuk membuat laporan. Okey, kerja-kerja lain kebanyakan guru dia kena buat kerja-kerja sampingan, kerja-kerja yang di luar daripada tugas hakiki dia. Itu yang menyebabkan kalau pendidikan dia nak baik dia kena buat tu. Kalau cuba baca di mana-mana page-page Facebook ke di Kelab Guru Malaysia ke, memang semua dinyatakan bahawa perlu guru itu dikembalikan kepada tugas asas dia, tugas hakiki dia. Kalau dulu cikgu pernah merasa yang tahun 86, 87, 85, 86, 87, 88 sampai tahun 91, guru bekerja memang ikut apa yang dia kerja, dia mengajar. Hanya tambahan mungkin hanya jadi jurulatih sebab dia minat. Macam cikgu lah, cikgu jadi jurulatih untuk jurulatih dulu bola sepak, olahraga, rugby, hoki dan yang terakhir softball. Softball ni yang kira yang lebih advance lah sampai cikgu jadi pengurusi teknik untuk peringkat negeri selama lebih kurang dari 2004 sampai 2018 cikgu letak jawatan. Itu pun letak jawatan malas sudah bagilah peluang dengan orang lain untuk kendalikan. Jadi maksudnya Kementerian Pendidikan dia kena ada satu pegawai khas. Paling mudah korang nak tulis sana, kembalikan kerja hakiki guru. Jadi kena cari sini lah, kena bongkar, kena selongkar-selongkar sikit lah. Nanti kalau cakap, banyak tu bendanya sebenarnya. Kena kembalikan kerja hakiki guru, baru dia boleh menjadi penambahbaikan. Isu yang terbaru tu, ingat tak? Ada tak terbaca baru ni isu terbaru tugas warden? Ada baca tak? Ada terbaca tak? Warden kan dia terpaksa bekerja 24 jam. Dengan hanya dibayar allowance RM240 saja. Tak memadai, tak berbaloi sebenarnya. Dan dia terpaksa berhadapan dengan ibu bapa, macam-macam perangai ibu bapa. Itu satu tugas yang berat sebenarnya. Hanya dengan 240, tapi kerjanya sampai 24 jam. Mana lagi dia mengajar dekat sekolah, mana balik dari sekolah dia kena jadi warden, kena jaga budak. Kalau budak sakit kena hantar hospital. Nak macam sekolah macam di Segilut, pula bukannya dekat hospital dengan nak pergi tengah malam nak kena hubungi mak bapak. Kalau ada berlaku histeria lagi, semua tanggungjawab guru. Jadi sebenarnya cuba kalau kerajaan di Kementerian Pendidikan dia boleh lantik seorang pegawai khas untuk jadi warden, jadi tugas guru dah tak bercelaru. Tapi itulah. Tapi dari dulu tak masalah sebenarnya. Tapi sejak akhir-akhir ini bila mak bapak punya perangai dah lebih daripada peguam, jadi itu jadi kecoh macam tu. Sebab tu pendidikan sekarang, siapa pun jadi Menteri Pendidikan dia cabarannya macam tu lah. Dr. Razi pun sekarang ada pening kepala dah tu. Okay? Okay, boleh. Kecuali ayah jadi Menteri Pendidikan, okey semua tu. Habis tu semua. Okey. Tunggulah. Saya sokong. Okey, boleh celak soalan-soalan yang lain kalau nak tambah kalau tak faham. Okey. Soalan seterusnya lah cikgu. Bagaimana pihak pentadbiran ni memastikan PDP dijalankan dalam norma yang baru? Oh, norma baru maksudnya PDPR lah sekarang ni. Susah nak cakap. Susah nak cakap sebab kita bukan ada satu alat yang boleh mengesan. Contoh kan pengetua nak cek saya mengajar ke tidak hari ini. Dia tak tahu kalau saya nak bohong pun, saya bohong lah. Tapi yang satu yang kita kena bagi tekankan dengan guru, dengan di bawah kalau saya sebagai pentadbir, saya akan bagi tahu pada cikgu-cikgu, okey, kerja hakiki kita ialah mengajar. Okey.
jatuh bangun yang kita ajar budak itulah anak bangsa kita. Jadi tanggungjawab kita. Kalau kita rasa kerja kita ini yang akan memberi makan kepada anak-anak kita, jadi kita kena buat kerja. Tapi kalau kita rasa kerja kita ini hanya sebagai suka-suka, kita dapat gaji buta, tak payah buat kerja. Itu salah satu lah yang ditekan kepada guru. Kemudian kita ada juga buat, biasanya kamu tahu dengarkan RPH dia, walaupun dalam PDPR, dia ada buat laporan secara online, dia ada kena isi. Betul, dia isi tapi dia tak mengajar. Dia isi aja. Banyak tu dia isi, dia mengajar. Cuma guru boleh dapat, kalau kami di peringkat saya, di Giliut, kami pentadbir akan di-add di mana semua kelas. Jadi di situ saya boleh tahu. Kalau hari ini, kalau saya tengok jadual, contoh hari ini hari Khamis. Kelas Cikgu Ali mungkin, Cikgu Julius dia mengajar 4B, subjek pendidikan moral contoh. Saya akan tanya di kelas 4B nanti dalam grup dia tu, ada tak tadi Cikgu Julius mengajar? Kadang-kadang cikgu tanya apa itu? Apa tugasan yang Cikgu Julius bagi tadi? Diorang akan jawab. Ada cikgu, ni jawab-jawab. Jadi kalau budak ada jawab begitu, maksudnya Cikgu Julius dia mengajar. Contoh nanti kelas 5B pula. Masa tu masa bahasa Melayu. Si Nur Adila mengajar. Jadi cikgu akan tanya budak, ada tak tugasan bahasa Melayu? Tak ada cikgu. Bila tak ada kan, kita boleh tahulah tu. Kalau mustahil lah pula yang budak rajin. Kalau dalam grup tu yang budak yang memang biasa dalam online, dia akan jawab tu. Tak ada je. Kalau tak ada tu maksudnya, tak adalah cikgu tu mengajar. Kita boleh dah. Dah okey, hati-hati. Tapi tengok laporan mengajar dalam online, ada pula si Nur Adila ni buat online. Tak apa. Nanti kita masa mesyuarat hujung minggu, kita akan tanya balik lah. Kenapa kelas 4B semalam tak ada pula kerja rumah? Nanti dia pun jawablah guru penan. Oh cikgu saya tak masuk kemarin. Itu kan satu cara lah. Sebenarnya kita boleh dapat macam tu. Tapi benda ni kan susah nak cakap sebab ni kan daripada keikhlasan kita. Kalau kita rasa itu tanggungjawab kita, kita buat. Kalau rasa tidak, tak payahlah mengajar. Susah kan jadi cikgu? Korang pilih ini satu kerja yang memang cabaran yang teramat sangat. Anak-anak di zaman milenium ni memanglah jadi cikgu ni. Aduh. Okey. Cikgu, seperti yang kita tahu lah kan, PDPR ni agak sukar untuk guru dan pelajar itu sendiri kan. Jadi cikgu rasa, cikgu ada inisiatif lain tak selain PDPR? Setakat ni tak terfikir lagi pulanya. Sebab paling penting ialah, sebab PDPR pun kalau susah nak cakap. Kalau di Sentigelut ni, daripada 30 orang yang ikut 11 orang aja. Itu ramailah 11 orang. Sebab kita satu kekangan di pendalaman ni, satu line telefon, satu kekangan. Keduanya, kemampuan mak bapak untuk dapatkan peranti itu. Memang tak semua mak bapak mampu belikan anak. Ada setengah, kalau korang dapat datang ke Segeliut, si Jules tahu, kalau daerah macam budak-budak yang daripada Lindbergh, daripada Long Manis, daripada Gedau, budak-budak itu, kawasan-kawasan orang tu, dia tak ada talian. Kalau kita tengok dulu berita di Sabah tu, ada seorang pelajar UMS panjat pokok untuk mendapatkan line telefon. Ada kita orangnya budak pun, dia terpaksa berjalan 2 km untuk dapatkan line. Budak dari kampung, mana ni yang cikgu pergi 12 km masuk ke dalam kampungnya tu. Dia terpaksa jalan kaki 2 km untuk dapatkan line telefon, bayangkan. Itu sebab dia ada telefon. Okey, bapak dia mampu belikan dia telefon. Dia sanggup juga berjalan kaki. Tapi yang tak mampu, maka akan begitulah. Kalau di Segeliut tu, daripada 799 orang pelajar sekarang ni, ada 801 campur pelajar tingkatan 6. Mungkin yang boleh ikut online tu, dalam lingkungan 300 orang aja ataupun 200 orang saja yang sepenuhnya. Jadi yang lain memang tak boleh. Jadi kalau PDPR ni untuk cikgu memang dia tidak boleh lah. Tidak boleh. Dan tidak akan berjaya. Buktinya bila kita buat ujian, kita buat peperiksaan, budak, walaupun kita hantar soalan pada dia, dia buat di rumah tu memang secara jujurnya memang dia menirulah, buka buku. Tapi dia punya hasil jawapannya pun juga amat mengecewakan. Bagus lagi dalam dia boleh bersemuka, kita buat soalan, memang jawapan yang dia berikan memang betul. Sebab kebanyakan soalan kalau objektif tak apalah. Sekarang ni kalau tingkatan 4, tingkatan 5 dia bukan objektif. Bila subjektif ni, dia menjawab, kalau dia meniru dengan buku, ayat dia
jadi berbeza. Guru boleh tahu kalau dia jawab secara niru dalam buku ke atau dia jawab sendiri. Kalau niru dalam buku, sebiji-sebiji. Dia tak boleh tipu nak cikgu ni sebab cikgu ni semua buku-buku banyak. Bila cikgu buka, sebiji dalam buku. Betul lah ada yang setengah cikgu dia bagi markah juga, ada setengah cikgu dia tak bagi markah. Tapi bila fikirkan budak kita nak hantar laporan, membohong lagi cikgunya. Bila nak hantar laporan dengan PPD, terpaksa bagi lulus juga walaupun budak tu menipu. Tapi pada hakikatnya kita menipulah satu. Kerja cikgu ni kena jadi seorang penipu yang handalan untuk menyelamatkan diri. Betul, jangan ketawa guna. Ini perkara yang betul cikgu cakap ni. Faham, cikgu faham. Faham kan? Okay. Terusnya saya serahkan kepada si Mimpeng lah. Apa lagi? Tak cari cewek, tak boleh. Cikgu, soalan seterusnya, bagaimanakah cikgu mengagihkan tugas pada guru dalam sesuatu program yang dijalankan? Okey, kalau begitu biasanya contoh pada minggu ni kita akan buat satu program APC. Julis tahu APC itu Anugerah Pelajar Cemerlang. Kalau di peringkat sekolah kita akan buat mesyuarat dan kita akan melantik seorang ketua lah. Biasanya ketua tu kita akan lantik guru yang kita akan cadangkan dia pada tahun tu akan dapat APC. Maksudnya guru tu akan dapat Anugerah Cemerlang lah. Kita akan tengok sebenarnya bagi tugasan tu kita menguji dia. Mampu tak dia membuat kerja yang kita bagi. Kalau dia mampu, maksudnya nanti masa pindahan hujung tahun, saya akan bagi markah dia dan dia layak untuk dapat anugerah APC. Jadi biasanya di peringkat sekolah kita akan buat mesyuarat. Okay, di peringkat pentadbiran kami di sekolah Segilut, kami setiap minggu hari Senin pagi pentadbir akan mesyuarat, pengetua, penukanan, semua akan mesyuarat, akan menetapkanlah di putusan. Kemudian bila kita tetapkan siapa guru kenaan, contoh kita buat APC, untuk cantiklah Julius dia jadi pengurusi. Akan kita bagi tahu dengan Julius, dan kalau untuk cikgu biasanya cikgu akan bagi tunjuk dengan dia contoh-contoh kertas kerja yang dia perlu buat. Okey, dia akan jumpa cikgu, dia akan buat. Kemudian kita akan panggil semua guru, dia akan bentangkan, tu guru berkenaan akan bentangkan, dan kita tengok di sana antara kita akan agihkan tugas-tugas tersebut. Tapi kalau untuk di sekolah kerja-kerja macam ni setakat ni tak ada masalah lah, sebab guru-guru ni dia faham. Sebab itu walaupun dia bukan tugas hakiki, dia salah satu tugas di mana dia ada berkaitan dengan pelajar. Sebab apa-apa pun program pun yang berkaitan dengan pelajar, kebanyakan cikgu akan buat bersamalah. Tapi yang penting kita kena pengagihan tu biar sebagai seorang pentadbir dia kena bagi biar adil. Maksudnya macam contoh kalau program besar tahun ni kami ada buat satu APC, satu hari minipom, satu lagi mungkin jamuan akhir tahun, dan satu lagi mungkin kursus kepimpinan. Cikgu akan agih-agihkan juga tu orang-orang tersebut. Diagihkan dan kita akan dimesyuaratkan. Biasanya kita tak serahkan tugas tu bolak-balik dengan dia. Dia akan ada beberapa mesyuarat sebelum perkara tu berlaku. Ambil yang contoh yang terdekat ni, nanti 20 hari bulan ni sekolah SMK Silut akan buat Anugerah Pelajar Cemerlang. Kemarin aja dari pagi pukul 8.30 cikgu dah mesyuarat dengan diorang mesyuarat pertama. Kemudian pukul 1 apabila dah bagi agihkan, pukul 1 cikgu panggil balik dia punya ketua-ketua, cikgu nak fix back dengan diorang. Apa tugas-tugas anda dah siap atau belum? Nampak. Nanti minggu depan ni hari Senin ni cikgu akan mesyuarat dengan diorang untuk finalis, apa-apa yang kurang, apa-apa yang cacat akan dibetulkan, dan hari Khamis benda tu akan berlangsung lah supaya. Tapi biasanya hari Rabu sebelum berlaku tu kita akan cikgu akan panggil lagi untuk tengok senarai semak yang cikgu buat. Cikgu ada satu sebagai pentadbir, kita akan ada senarai semak tugas-tugasan yang dia buat. Kalau dia dah okey, kita tik-tik. Supaya kalau dia belum, kita kena bagi tahu dengan dia, sama ada cikgu WhatsApp dia ataupun cikgu telefon. Tapi kebanyakannya guru-guru yang dilantik, dia akan datang pergi bilik pejabat, dia akan tanya memang cikgu pun macam mana ni, macam mana, kita bagi tahu dengan dia lah. Itu satu cara lah. Tak boleh sebagai pentadbir dia hanya terus menyerahkan 100% dengan dia. Sebab pentadbir pun dia macam guru biasa juga. Cikgu pun dulu macam guru biasa macam tu. Tapi sebelum jadi pentadbir, kita kan dulu pernah dah merasa, cikgu pun pernah jadi pengurusi kelab guru, jadi macam-macam lah pengurusi. Jadi pengalaman yang ada tu kita gunakan sebagai untuk membantu pula untuk biasa dia macam itulah. Macam kan macam roda, hari ini kita di atas, apa itu kadang kita di bawah. Hari ini kita diperintah, ada kadang-kadang walaupun pentadbir, tetapi ada juga waktunya dia dikuasai oleh orang yang kita lantik. Contoh macam pengurusi ni, dia kuasanya penuh tu pengurusi. Bila kita amanahkan kepada dia, dia memang dia boleh bagi tahu dengan pentadbir apa yang dia mau. Sebab kadang-kadang kita sebagai pentadbir ni kita tak boleh nampak semua.
Pentadbir kadang-kadang dia hanya nampak yang baik aja, yang buruk-buruk tak nampak. Tapi bila yang orang yang kita amanahkan tu, dia akan lihat semua. Dia boleh nampak yang kebaikan, dia akan jumpa juga yang keburukannya. Sebab bila dia jumpa keburukannya tu, bila dia berhadapan dengan keadaan sebenar. Pentadbir dia hanya cakap saja, okey Cikgu Nur Adila buat ni. Tapi pentadbir dia tak tahu apa kesusahan yang dihadapi oleh Cikgu Nur Adila tu. Pentadbir tahu, besok nak siap. Tak boleh macam tu. Dia kena dan kena tanya dengan dia apa masalah dia. Kadang-kadang dia akan bagi tahu, oh cikgu, masalah saya macam ni, ini tak nak beri kerjasama, saya cari budak ni tak ni, mak bapak tak mau pelaknya, macam-macam lah. Jadi situ aku boleh terbincangan. Tapi yang paling penting, pentadbir dengan staf dia kena saling membantulah. Itu perkara yang paling pokok untuk mewujudkan suasana pentadbir yang paling baik. Alhamdulillah SMK Segilut setakat ni cikgu ada 4 sekolah sudah pengalaman daripada 4 sekolah dari Bukit Garam, di Elopura 2 dan Segilut. 4 sekolah ni memang semua guru-gurunya memberikan peranan. Dulu masa di Segilut, masa di SMK Bukit Garam cikgu guru biasa, masa di SMK Elopura cikgu guru biasa. Cikgu hanya jadi pentadbir apabila masuk di SMK Elopura 2. Posting aja tahun 2002, cikgu pegang jawatan penungkanan HEM sampailah hari ini. Lebih kurang 20 tahun lah cikgu pegang jawatan tu. Tak minat untuk jadi pengetua sebab pengetua dia kena pergi kursus lagi kan. Dah tua malas nak pergi kursus, biarlah, cukuplah. Jadi cikgu juga. Okey? Teruskan Fung. Peng ke Fung? Peng. Soalan seterusnya cikgu, bagaimanakah cikgu memainkan peranan dalam mencapai tujuan falsafah dan matlamat pendidikan sebuah sekolah? Okey. Yang pertama tadi kan dari cikgu cakap kolaborasi. Mesti ada. Okey. Satu. Kedua begini. Kedua cikgu sebenarnya cikgu ni lebih suka begini. Cikgu tak mau, kalau cikgu lantik orang tu kan, cikgu selalu bukan minta dia betul. Julius kau buat ni. Tidak. Kata begini, cikgu kadang-kadang cikgu akan buat cerita. Julius, kalau buat begini macam mana? Cikgu akan pancing dia. Contoh, Julius kalau kita nak buat larian maraton macam mana? Adakah kau pernah kenal? Nanti Julius akan cakap, oh cikgu, saya dulu di Anuju pernah ada apa ni. Itu pancing dulu. Jadi kita sebenarnya, kita kalau nak menyuruh seorang tu kerjaan terus, Julius kau terus buat. Kadang-kadang orang akan tegur, kita pancing dulu. Untuk cikgu suka pancing dulu. Cikgu suka pancing. Dengan baru ni pun dengan cikgu Nadia ni untuk jadi pengurusi APC, yang sebelum cuti tu cikgu pancing dia pakai dari telefon. Nadia, dulu kau tak pernah tak dekat sekolah kau buat APC? Oh ada cikgu Ben, macam ni. Okeylah, tak apalah. Terima kasih idea cikgu Nadia. Dia balik aja baru cikgu panggil dia. Dia boleh tak tolong kita buat kerjasama untuk ni. Sebab dia dah pernah lontarkan idea. Bila kita lontarkan idea, sebab kita minta aja. Jadi dia pun tak terkejut kata. Kadang-kadang kalau kita bagi kerja terus, dia akan terkejut kata. Jadi cikgu lebih suka dia yang bagi idea dulu, baru kita minta cuba ketengahkan idea tu yang apa yang dia bagi. Barulah bila kita terima idea yang dia bagi, orang tu akan mesti lebih suka sebab idea tu dari dia. Bila idea dari dia, memang dia akan sukalah buat kerja. Gitu satu cara cikgu untuk pancing dia lah, untuk menambat hati diorang supaya dia boleh mendapat bersama. Sama juga dengan mana-mana program pun. Kelas tambahan ke cikgu buat baru ni, kita orang buat, Julius mungkin ada, kita buat istilah gasak. Gasak ni, gosok, kidap, apa ada kepanjangannya, ada akronim je tu. Pun macam tu cikgu pancing cikgu Zainal. Cikgu Zainal tu bekas murid cikgu. Dulu cikgu pancing dia sebenarnya. Apa yang dia pernah ikut di mana. Dia pun ceritakan masa dia di UTM, dia kata dia ada buat macam ni. Dia banyak, jadi cikgu pancing minta dia idea, keluarkan idea tu. Alhamdulillah, okey sekarang berjalan sudah hampir 6 tahun sudah gasak tu. Dan hasilnya memang cukup baik. Kadang begitulah satu. Sebenarnya sebagai pentadbir ni dia tak boleh kuku besi. Dia ada kuku besi, dia kena ada waktu-waktu tertentu sajalah. Kuku besi ni dia kena waktu-waktu yang kritikal, dia kena kuku besi. Tapi kalau tidak, dia kena lebih merendah daripada guru-guru. Barulah dia boleh mendapat kerjasama yang baik. Sebab kalau pentadbir dia kena pakai kuku besi, hari ni besok lusa ini tak guna ni cikgu Ben ni. Pandai menyuruh dia, cakap siap lebih tapi buat tak pandai. Cikgu banyak guru akan cakap macam betul. Sebab kita sebagai pementadbir, kita kena lebih daripada orang. Dan kita kena lebih tahu daripada orang supaya orang tidak boleh mengkotak-katikkan kita. Kalau tidak, kalau kita suruh orang dan kalau orang tanya kita tak boleh buat, alah cikgu pun sini tak tahu, pandai menyuruh nak. Matailah kalau begini.
Maksudnya begitu. Jadi pentadbir ni dia kena lebih sikit. Jadi bila kena lebih tu dia kena banyak gaul, membaca ke banyak, tapi kalau cikgu pun memang tak nak baca lah sekarang, malas dah baca buku, nak tengok berita pun kadang-kadang aja. Tengok berita yang penting aja. Tadi nak tengok dengar berita pun dengar berita sebagai sing meninggal, macam mana boleh meninggal. Itu cukup. Lepas tu dah. Nanti boleh cerita dengan orang lain. Sebab dia ada kaitan dengan sukan tu. Kenapa orang sukan boleh jatuh dari basikal terus meninggal? Tu korang kena cari juga tu. Korang ni orang budak PJ kan? Kenapa Sulawesi boleh mati? Korang terus kena tahu tu. Apa puncanya? Sekurang-kurangnya orang tanya, sebagai guru sukan dia kena tahu penyebab-penyebabnya. Masalah kardiovaskular ke, masalah tu ke, urat ke apa, tu pun tahulah. Itu sikit-sikit. Okey, seterusnya. Cikgu, soalan seterusnya, bagaimanakah pentadbir menguruskan isu kewangan yang tertunggak? Contoh macam guru-guru yang terpaksa mendahulukan duit mereka untuk sesuatu program. Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Sebagai seorang guru, jangan lokek. Ni pesan saya sebagai seorang guru dan seorang bapa untuk kamu. Kalau kamu dari cikgu, duit poket itu jangan berkira sangat. Okey? Nak cerita dulu pasal itulah. Sebab kalau nanti korang jadi guru sukan, macam saya dulu buat budak, okey, tahun pertama jadi guru sukan, buat budak, tahun 86, bayangkan seluar dalam budak pun cikgu belikan. Cikgu dah ada bistak kami cikgu. Bayangkan nak ikut wakil daerah tu, terpaksa kita belikan untuk mengambil hati budak-budak tersebut. Lepas tu nanti dah bawa budak di peringkat kebangsaan, budak-budak lain makan, anak-anak kita tak makan. Nak cikgu sedapnya aiskrim, akan tak sampai ke hati kita kan? Kita paksa kena pakai duit. Jadi guru sukan jangan kedekut. Jadi balik kepada soalan menggunakan uang, kalau di peringkat sekolah, bila ada program kita ada peruntukan. Biasanya akan dibagi peruntukan lah. Peruntukan tu sama ada kita gunakan wang suah. Peruntukan ni tak boleh sembarang gunakan nak ya. Duit sekolah ni bahaya. Silap hari bulan, kemarin tengok ada berita yang terbaru, seorang guru ditangkap oleh SPRM kerana menyalahgunakan wang RM800. Sebenarnya wang itu dia guru besar tu gunakan untuk penggunaan pelajar dia. Tetapi silap hari bulan, tak ada hitam putihnya, dia kena tangkap oleh SPRM. Walaupun dia kadang betul. Jadi di duit kerajaan ni dia kena ada hitam putih walaupun 1 sen. Jadi kalau biasanya kita ada peruntukan, tapi kalau peruntukan tu biasanya kita gunakan wang suah atau wang yang kerajaan bagilah. Dia mungkin lambat. Jadi bila lambat dan dia keluarkan dalam bentuk cek, bila dia akan bentuk cek. Jadi dia lambat. Jadi kalau dia lambat, kalau guru tu dia nak pakai duit sendiri, biasanya boleh. Mesti ada resit yang sah. Maksudnya resit yang sah tu dia adalah bil yang bukan yang bil yang kita tulis sendiri kebanyakannya. Tapi ada juga, tapi mana-mana sekolah tu terserahlah. Kadang-kadang pihak pengetua dia terima juga walaupun bil buat sendiri. Yang penting nanti audit luar datang mengesahkan okey benda tu tak masalah. Jadi yang penting itulah kena kejujuran kita. Boleh gunakan dan sekolah akan ganti balik berdasarkan kepada yang dia buatlah. Untuk baru ni pun Cikgu Nadia dah keluarkan duit hampir RM200, kita orang ganti balik. Biasanya macam baru ni kami buat budak asrama kan dia sebelum masuk asrama dia kena swab sekarang peraturan yang terbaru yang hari Ahad tu. Jadi Cikgu Hairi guru kesihatan sebab hari kan kita lepas cuti, jadi nak pergi sekolah minta duit untuk beli barang-barangan seperti untuk emas, untuk kami baju plastik tu, kan dia paksa keluar duit sendiri. Jadi cikgu dah suruh dia, Cikgu Hari beli dulu, nanti resit tu bagi dekat sekolah, nanti saya sahkan untuk dituntut balik. Itu memang boleh. Bukan itu saja, hatta dulu, kalau dulu jadi guru ni dia tak dapat gaji. Okay, dia tak dapat gaji, 3 bulan baru dapat gaji. Tapi sekarang ni mudah. Dulu pengetua pun boleh dia bagi sebagai seorang pentadbir, dia boleh bagi advance dulu pada guru tersebut. Tapi dengan syarat kita ada isi borang bahawa sekolah akan mendahulukan untuk gaji guru ni, untuk kehidupan dia. Nanti kalau dapat gaji dia akan bayar balik. Dapat baik ke dia akan bayar balik lah. Dan duit itu akan dimasukkan balik pada tabung yang dia pinjam tu lah. Dia mesti ada hitam. Supaya audit yang dari luar, di Jabatan Pendidikan dia ada audit luar. Dia ada audit dalaman. Disahkan nanti audit luar datang, diperiksa betul tak duit tu keluar 200, dulu dipinjam oleh Cikgu Ben, Cikgu Ben dah bayar balik ujung bulan 200. Maksudnya benda tu ada. Memang boleh digunakan. Bergantung pada pengetua lah, tapi biasanya mana-mana pengetua macam tu lah, sebab kita akan dapat duit kes tu memang payah. Untuk sekolah memang payah tak dapat duit kes tu, lambat. Okey. Okay, Lagi?
Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 8, cikgu. Bagaimanakah cikgu memainkan peranan dalam menguruskan pentadbiran sekolah yang baik? Banyak tu nak, oi. Salah Dia ni kan satunya, pengurusan ni dia ni subjektif benda ni tau. Kalau nak tengok dia subjektif. Dia subjektif ni kita nak nilai macam mana? Dia sebenarnya daripada kita sendirilah mentadbir. Kalau kita buat sehabis baik pun, tapi kalau orang bawahan kita kata kita jahat, tetap jahat juga. Jadi dia ni subjektif. Tapi yang paling penting kita mengutamakan diorang lah. Maksudnya mengutamakan orang bawahan. Maksudnya kita jangan cuba menidakkan apa pandangan diorang tu. Maksudnya kalau apa-apa je pandangan diorang kita kena ambil dulu. Walaupun mungkin pada pandangan kita salah. Sebab ni kadang-kadang ada setengah ni pentadbir ni dia anggap dia paling betul aja. Tapi tu cikgu tak pegang sebenarnya benda macam tu. Sebab dia rasa dia dah buat lama macam tu lah. Rasa dah lama. Rasa dah pernah merasa, jadi rasa paling betul lagi. Jadi sebenarnya tak boleh macam tu. Jadi kalau bagi cikgu, ni pentadbiran baik, cikgu lebih pandang dulu, kena ambil alert dengan apa yang dorang nak, apa yang dorang punya pandangan dorang. Sebab biasa tu dalam mesyuarat sebab tu kena minta pandangan dorang. Apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, adakah rasa benda ni boleh kau buat, adakah tidak. Dan kita sebagai lebih kepada pentadbir ni lebih pada penasihat. Sebab kalau kata dorang tak tahu, sebab ni semua lepasan sekarang ni cikgu semua graduate. Graduate ni budak pandai. Bila masuk cakap universiti, budak pandai. Hanya budak pandai je masuk universiti. Budak tak pandai, tak masuk universiti. Jadi bila kita dah anggapan macam tu, apa yang dorang dibuat, semua yang terbaik lah. Cuma mungkin sebab dia orang baru, mungkin dia lebih-lebih. Jadi kita sebagai pentadbir lebih kepada jadi penasihat. Barulah untuk cikgu di sekolah saya lebih macam tu. Kat saya, pengetua dan penunggangan satu, kita orang lebih kepada bagi kebebasan dengan dorang, tapi dalam masa yang sama kita hanya jadi penasihat supaya dia tidak melampaui daripada apa yang kehendak kita. Maksudnya dia ada batasan lah, apa yang dia buat kita ada batasan. Dan kita bagi tahu mana yang patut dibuat, mana yang tak patut dibuat. Dan cikgu suka bagi kebebasan dengan dorang. Tak kira macam guru kelas kan, suka bagi kebebasan. Macam mana kau nak buat kelas kau, macam mana pun terserah. Lepas tu ada tak peruntukan untuk kelas? Kita orang membincang dengan mesyuarat, okey, satu kelas PIBG bagi RM100 untuk apa yang pandai dia mengolah. Maksudnya kita bagi kebebasan dia. Cuma di pihak pentadbir dia hanya sebagai pembimbing lagi. Supaya kita ada takat-takatnya. Adakah benda ni dia menyeleweng atau tidak? Kalau tidak, kita bagi on. Yang penting dia happy dengan apa yang dia buat kerja begitu. Barulah pentadbiran tu berjalan dengan baik. Kalau tidak, memang tak boleh lah. Kalau satu orang guru aja pun yang buat hal, susah dah pentadbir tu. Jadi susah. Julius, kau masuk kelas ke? Sana dia duduk merokok-rokok dekat depan kantin. Nak cakap macam mana? Nanti nampak cikgu dia jalan lah masuk kelas. Tapi dalam kelas dia duduk-duduk lagi. Jadi susah. Jadi kita benda tu benda yang susah. Jadi mentadbir ni dia tak boleh, kalau untuk cikgu dia tak boleh kongkong. Dia kena bagi kebebasan dengan orang bawahan, pentadbir ni sebagai penasihat. Pantaulah. Yang penting korang lah, jujur tak jujur. Itu saja. Okey. Yang lain boleh tambah, cari dalam buku-buku banyak tu. Ada satu buku tu, cikgu ada baca hari tu, pengurusan sekolah yang baik. Buku itu UPSI yang keluarkan. Ada satu profesor tu, bukan UPSI, IAB yang keluarkan. IAB ni menjadi baki untuk pengurusan untuk bakal-bakal pengetua. Boleh cari tu di library tu. Di situ banyak tu bahan-bahannya. Okey, cikgu. Seterusnya kita pergi soalan nombor 9. Bagaimanakah cara cikgu meningkatkan kualiti guru bagi memastikan kecemerlangan sekolah? Seperti macam gerak kerja, pentadbiran, meningkatkan kecemerlangan. Terima kasih. Soalan yang memang cukup susah nak jawab ni. Macam mana nak meningkatkan? Okey. Yang pertama kita bagi peluang dan ruang untuk guru tu ikuti kursus lah. Sebab kursus ni sebagai motivate untuk diorang lah. Kan kita bagi peluang. Biasanya kalau cikgu kan ramai kawan dengan kita tengoklah guru tu cenderung macam mana. Kita kan ramai kawan di pentadbiran, ramai kawan, ramai juga ruang-ruang. Mungkin ada kursus-kursus yang kadang-kadang terpaksa cikgu tu bayar sendiri. Tapi kita bagi tahu dia ada kepentingan. Ambil contoh hari tu satu kursus pengadilan softball, peringkat kebangsaan. Jadi di sekolah tu ada beberapa orang termasuk Cikgu Azan, Cikgu Julius kenal tu Cikgu Azwan, Cikgu Nadia. Cikgu bagi tahu dengan dia. Ini satu peluang untuk korang. Tapi sebagai pentadbir, dia kena menyokong cikgu tersebut untuk dia buat cuti tanpa rekod dia.
bagi tahu dengan pengetua, okey cikgu ni saya nak hantar pergi ni, kita akan bagi dia cuti tanpa rekod sebab dia pergi kursus. Kita kena bantu dia untuk bagi tahu. Jadi kita bagi ruang. Jadi itulah satu cara untuk menaikkan motivasi dia. Tak kiralah mungkin sukan ke ataupun ada kursus bahasa Melayu, peningkatan pendidikan bahasa Melayu ada dibuat di contoh di Kota Kinabalu, tapi kena tambang sendiri. Boleh tak cikgu pergi? Kalau dia rasa nak pergi boleh. Tapi kalau yang memang ada jabatan, memang dia ada apa? Memang disediakan tiket lah. Macam cikgu dulu kalau pergi untuk cikgu dulu bekas jurulatih untuk kemahiran hidup, mata pelajaran kemahiran hidup, cikgu pergi memang tiap tahun pergi itu memang disediakan tiket lah. Sama ada pergi Sarawak ke, pergi ke Kuala Lumpur ke, memang tiap tahun cikgu akan dapat tiket untuk pergi kursus tersebut. Balik baru bagi kursus peringkat negeri. Jadi pertama kita bagi motivate dengan guru, kita bagi kursus dengan dia. Ikut kursus-kursus yang boleh mendatangkan manfaat kepada guru tersebut. Barulah boleh mendatangkan manfaat. Kemudian bila balik kita bagi lagi penghargaan kepada dia supaya untuk dia dapat sampaikan kepada orang bawahan dia. Kan jadi sekurang-kurangnya bila kita menyuruh dia menghargai apa yang dia pergi kursus, maksudnya sekolah dia menghargai. Oh, bagus juga cikgu ni. Saya pergi kursus, sekarang pula disuruh saya bagi kongsi pula. Kena bagi tahu dengan dia. Okey. Julius, kau kena bagi kongsikan. Mungkin ada orang lain tahu tapi ada mungkin yang tak tahu. Jadi kalau lebih baik kita kongsikan. Julius pun cakap, cikgu, macam mana makan minum guru-guru nanti pas kursus. Okey, tak apa, itu nanti saya atur. Saya cari dapatkan. Jadi dalam masa yang sama akan memberi semangat pada Julius. Dalam masa yang sama akan bagi semangat pada guru yang kursus. Sebab makan disediakan. Okey, cantiklah. Cikgu pun bagi makan. Jadi itu sebenarnya salah satu cara lah untuk kita menarik minat guru untuk bekerjasama dengan kita lah. Yang lain tu sokongan padu lah pada pihak pentadbir pada guru tersebut. Maksudnya kita kena sebagai pentadbir dia kena positive thinking, apa yang dia buat itu benar dan kita akan jangan cuba mencari kesilapan dia, cuma kita tengoklah kalau kita buat tadi macam cikgu cakap dia berdasar kepada ada apa yang kita target ataupun ada landasan dia. Kalau dia ikut landasan, kita go on. Kalau tak ikut landasan, barulah kita, okey Julius, ini tak betul, boleh tak buat macam ni. Tapi kalau boleh, cara menegur juga, kalau boleh jangan ditegur depan orang ramai kan. Itu sebab korang pun dah ada belajar, kita pun kata orang, yang kalau orang sahabat cakap, ada maruah baku cikgu. Jadi, sekurang-kurangnya kita mungkin kalau silap, kalau kita rasa perlu nak tegur dia, kena panggil. Okey, Julius, nanti boleh jumpa dengan cikgu Julius di pejabat sekejap. Kalau kita bagi takbir, biasa guru akan jumpa. Okey, tadi begini, bukan apa. Boleh tak betulkan kesilapan ni, yang ini. Kita bincang dengan dia lah. Supaya kita dapat bertentang mata dengan dia, bagi tahu dengan dia, mungkin ini silap. Tapi taklah, pada pandangan saya, ini silap. Jadi macam mana pandangan kau? Boleh tak? Dia akan lebih, dia merasa dia dihargai itu kalau dia ditegur. Yang orang lain tak tahu, hanya kita dua orang yang tahu. Sebab kadang-kadang, dia buat aja. Itulah dia main sedap aja. Wah, mentang-mentang di guru baru. Aku UPM PJPK, ada ijazah ni. Dia rasa dia betul aja. Tapi dia kena tengok. Ada yang betul ke? Kalau betul, kita go on, kita sokong. Tak betul, kita panggil dia. Tegur secara yang elok. Kalau boleh secara elok. Jangan, Julius, depan-depan orang. Mampulah, besok lusa dipancitkan ni kereta kita. Ditunggu tengah jalan. Habis pukul pakai geng-geng. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya. Okey. Okey, cikgu. Faham, cikgu. Seterusnya kita pergi soalan yang terakhir. Pada pendapat cikgu, apakah aspek yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan kurikulum dan kurikulum sekolah? Lebih pada strategi pembangunan sekolah, cikgu. Wah, susahnya soalannya, membelit-belit. Okey, begini aja, senang aja. Apa-apa pun, kan, apa semua sekali, yang penting dia ada kerjasama lah. Satu, strategi macam mana pun dia nak buat, sampai zat yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, bagus dia dirancang. Tapi berjaya ke tidak? Kalau tidak ada kerjasama dengan ahli, dia tak akan berjaya. Maksudnya, apa je program, apa je perancangan, yang paling utama, kerjasama. Satu. Kedua, macam mana nak beri kerjasama? Pentadbir kena pandai ambil hati dengan orang bawahan. Ambil contoh pendidikan, Kementerian Pendidikan, dia macam mana dia nak kerjasama dengan guru? Dia kena ambil hati dengan pendidikan. Salah satu itulah cikgu cakap, kena kembalikan tugas hakiki guru. Baru boleh. Sekarang ni kalau tengok, ada lebih kurang 1.3 juta orang guru yang sokong Menteri Pendidikan dekat sampai 100,000. Yang lain tu memang semua, termasuk cikgu ni sebenarnya sekarang ni kalau boleh, lepas nak cikgu besar nanti, penuh lah tu dalam tu cikgu akan cakap. Sekarang ni masih terikat lagi dengan pendidikan, nanti kena
kena tahan cikgu punya priority ke, kena tahan cikgu punya pension lah, susah nanti. Lepas ni cikgu akan, banyak cikgu nak cakap dengan dia. Memang nampak dia punya yang keburukannya. Tapi tak apalah. Tapi kalau kita sebagai yang positif, kita dah tahu benda ni memang tak mendatang. Dia boleh cakap, tapi kalau pelaksanaan dia tak boleh buat, kita cuba buat apa yang kita mampu. Di peringkat sekolah kita buat. Cuma yang penting kita jangan lari daripada apa kehendak KPM. Tak boleh kita buat sebab kita ni terikat dengan, sebagai seorang kekitaan awam, dia ada terikat dengan peraturan. Maksudnya peraturan tu kita kena ikut dan kita buat jangan sampai menyalih pada peraturan tersebut. Macam, ialah macam dekat, tapi setakat ni memang semua perancangan dari pendidikan memang dah ada. Tapi yang setakat program-program yang macam siri pulang ke ganggang ke, kita dudukkan budak paksa duduk asrama, itu tak ada dalam Kementerian Pendidikan. Tapi itu kita buat sendiri. Yang mana yang mendatangkan manfaat pada budak, kita itu buat. Paksa budak macam sekarang di Sigelut, cikgu paksa budak tingkatan 5 masuk asrama. Kemudian di asrama cikgu buat kelas tambahan petang untuk budak-budak tu. Itu tak ada pendidikan-pendidikan, dia tak ada cakap secara itu. Tapi kita itu cuba kita buat. Tapi bila dia tidak menyalahi, PPD dia akan sokong juga. Sebab benda yang baik, yang mendatangkan manfaat pada murid, dia akan sokong. Walaupun dia tak ada dalam arahan. Tapi kebanyakan ada, tapi kita tak nampak. Yang arahan yang kita nampak, yang bukan-bukan aja lah, macam-macam tu. Okay, yang suruh, yang kebanyakannya suruh PDPR lah, tak boleh, itu ikut juga. Sekolah tak berani nak lawan pun. Sekarang macam penjarakan fizikal. Budak tingkatan untuk semester ni yang 10 hari bulan tu, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, sekolah seperti biasa semua. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, bergilir. Tapi cikgu, budak asrama cikgu tak bagi bergilir. Cikgu suruh pergi sekolah juga tingkatan 1, tingkatan 2. Yang penting, betul, dia menyalahi peraturan pendidikan yang salah. Tapi bila PPD tanya, cikgu cakap tak ada budak yang nak jaga di sekolah. Tapi di sekolah masih lagi penjarakan, masih lagi dibuat. PPD pun kata, okey, on. Maksudnya, kita buat benda yang memang tak dalam tu, tapi yang dia tidak menyalahi dan boleh, kita on saja. Macam tu. Apa-apa, kena kerjasama dengan mana-mana pun. Tak kira lah siapa. Kita ambil contohlah macam batang lidi penyapu tu kan. Satu batang tu kan dia tak boleh menyapu habuk lah. Tapi bila dah banyak, dia senang lah. Maksudnya begitu je. Kita kena persatulah guru-guru dia. Baru boleh dia dapatkan yang kuat lah, yang kukuh. Lidi pun kalau sebiji kau orang tenang patah, tapi batang penyapu banyak tu. Perit juga berpeluh baru patah. Sama juga guru pun macam tu juga. Okey? Ada lagi? Habis soalan dah. Rasanya itu saja, cikgu. Seperti yang mana kita tahu lah kan, kita dalam Malaysia ni